Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, kami bertiga akan menganalisis kesalahan ayat yang terdapat dalam video simulasi yang kami lakonkan semula berdasarkan video Bobo Boy. Jadi, tugasan kali ini akan menyempurnakan tugasan 2 iaitu persembahan bagi kod subjek BMMB 3233. Di kesempatan kali ini juga, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dr. Muhammad Asri bin Harun di atas kesudian meluangkan masa untuk menonton video simulasi kami. Jadi, ayo kita teruskan. Baiklah, berikut merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama, saya sendiri iaitu Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti. Yang kedua, Adlina Arisa binti Roslan. Dan yang terakhir, Wan Nur Alia Izni binti Wan Ahmad Rahi. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, ayo kita sama-sama menyaksikan video simulasi animasi Bobo Boy yang dilakonkan semula oleh kami. Baiklah, babak pertama, ayo kita saksikan. Wah, rajinnya Kak Gopal. Ya, ni tak bagi. Selamat pagi. Kau buat benda tu? Sekolah lah, apa lagi? Bukankah kerja sekolah semalam kena hantar esok? Memanglah, tapi ni kerja sekolah 2 bulan lepas. Kau kan sekarang mau buat? Bukan tak nak buat, tapi sejak tak ada bawa boy ni, tidur aku tak lena, makan tak kenyang, kerja sekolah pun tak siap. Alasan kau dari dulu macam tu. Nama je penolong ketua darjah. Wah, menarik bukan video simulasi sebentar tadi? Baiklah, sekarang kita akan menganalisis kesalahan-kesalahan penggunaan ayat yang terdapat di dalam babak pertama. Baiklah, kesalahan pertama dapat dilihat dalam dialog kau buat benda tu, iaitu pada perkataan menda. Menda adalah perkataan yang digunakan dalam percakapan logat negeri Terengganu. Apakah itu maksud menda? Menda membawa maksud apa? Jadi, kesalahan penggunaan ayat gramatis dalam bahasa Melayu dalam dialog kau buat benda tu dapat ditukar kepada kau buat apa tu, di mana perkataan menda ditukarkan kepada perkataan apa. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada kesalahan kedua yang terdapat di dalam babak pertama, iaitu dalam dialog apa sal sekarang mau buat. Jadi, perkataan apasal merupakan satu kesalahan kerana apasal adalah perkataan yang kurang tepat dalam struktur ayat yang memerlukan kejelasan dan formaliti. Apasal membawa maksud kenapa. Jadi, untuk dialog apasal sekarang mahu buat dapat ditukar kepada kenapa sekarang mahu buat. Kenapa sekarang mahu buat merupakan pembetulan kepada dialog yang salah sebentar tadi. Jadi, seterusnya kita lihat pula kepada kesalahan ketiga di dalam babak pertama, iaitu dalam dialog bukan tak nak buat. Di sini kita dapat lihat bahawa penggunaan perkataan tak nak merupakan satu kesalahan dan boleh dibetulkan untuk menjadikan ayat itu gramatis dan betul. Jadi, tak nak adalah perkataan yang kurang tepat dalam struktur ayat yang memerlukan kejelasan dan formaliti. Hal ini kerana tak nak merupakan singkatan kepada kata nafi, iaitu tidak mahu. Jadi, dalam dialog tersebut, kita dapat gantikan bukan tak nak buat kepada bukan tidak mahu buat. Ia akan menjadikan suatu ayat itu betul dan gramatis. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada kesalahan terakhir, iaitu kesalahan keempat yang terdapat di dalam babak pertama. Ayuh kita menganalisis. Dalam dialog kau dari dulu macam tu, ia terdapat sedikit kurang tepat dalam penggunaan perkataan, di mana perkataan macam itu
adalah perkataan yang kurang tepat dalam struktur ayat yang memerlukan kejelasan dan formaliti. Hal ini kerana macam tu merupakan singkatan kepada begitu. Oleh hal demikian, dialog penggunaan kau dari dulu macam tu dapat ditukar kepada kau dari dulu begitu bagi memenuhi keperluan tata bahasa Melayu. Seterusnya, kita lihat pula kepada simulasi babak kedua. Korang, peperiksaan dah nak dekat ni. Aku cuba hafal tapi dah tak boleh masuk ni. Entah cikgu Papa bagi tahu peperiksaan secara tiba-tiba. Macam mana nak bersedia macam ni? Yang korang gelabah ni apa sah? Tengok macam aku. Relax je. Relaxlah sangat. Nanti dapat keputusan teruk baru tahu. Setiap ujian dan peperiksaan aku dapat A tau. Hari tu aku dapat nombor 3 dalam kelas. Nombor 3 je. Apa sah bukan nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Nombor 1 dan 2 tu untuk yang sahaja. Sejak zaman politik lagi, mereka bersaing untuk dapatkan nombor 1. Semua mata pelajaran mereka dapat A tambah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada analisis kesalahan yang terdapat dalam babak kedua. Penggunaan perkataan tak merupakan perkataan yang kurang tepat dalam struktur ayat yang memerlukan kejelasan dan formaliti. Hal ini kerana perkataan tak merupakan singkatan kepada kata nafi tidak. Jadi, ayat aku cuba hafal tapi dah tak boleh masuk ni boleh ditukarkan kepada aku cuba hafal tapi dah tidak boleh masuk. Kesalahan kedua yang terdapat dalam babak kedua ialah perkataan relax. Perkataan relax ni merupakan kerancuan bahasa Inggeris yang dicampur adukkan dalam percakapan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Inggeris relax dapat ditukarkan kepada tenang. Contohnya, dialog tengok macam aku, relax je dapat ditukarkan kepada tengok macam aku, tenang je. Setiap-tiap merupakan kesalahan tata bahasa kerana dianggap redundant iaitu penggunaan frasa yang tidak diperlukan kerana makna telah jelas tanpa sebarang penambahan. Oleh itu, penggunaan yang betul adalah setiap kerana frasa setiap-tiap membawa kepada makna yang sama sahaja. Perkataan ke adalah penggunaan yang salah dalam membandingkan sesuatu perkara. Perkataan ke digunakan untuk menunjukkan arah. Perkataan atau adalah perkataan yang betul dalam melakukan perbandingan. Contoh dialog, nombor 3 je, apasal bukan nombor 1 ke nombor 2. Merupakan dialog yang membandingkan antara nombor 1 dan juga nombor 2. Akhir sekali, kesalahan yang terdapat dalam babak kedua ialah penggunaan imbuhan dapatkan adalah salah kerana tidak menunjukkan tindakan memperoleh sesuatu. Penggunaan imbuhan yang betul adalah mendapatkan. Jadi, ayat yang betul dalam babak kedua ini ialah sejak zaman Paleolitik lagi mereka bersaing untuk mendapatkan. Seterusnya, kita saksikan pula simulasi babak ketiga. Dah sampai pun. Penat lah. Macam mana tak abang jalan kaki ke sini tiap-tiap hari? Kesian tak abang? Tak ada kesian. Atau naik motor. Lagipun dekat je. Lepas tu tak abang suruh jalan jauh ni kenapa? Saja nak kasih exercise sikit. Untung dapat atuk macam ni. Hai boy. Penat kan? Orang nak tunjukkan tak nak. Kan tak abang tak. Mimi. Ya lah. Sorry. Aku ingat nama kau. Kau tak ingat nama aku. Dah, jangan bertengkar. Kan ada orang datang ke kedai aku. Kita beralih pula kepada kesalahan yang terdapat dalam babak ketiga. Kesalahan yang pertama dalam babak ketiga ialah penggunaan perkataan jalan tanpa imbuhan menyebabkan ketidakjelasan makna dalam ayat. Imbuhan ber perlu ditambah untuk menunjukkan perlakuan sedang berjalan. Oleh itu, ayat yang betul ialah penatlah macam mana Tok Abah berjalan kaki ke sini setiap Kesalahan yang kedua ialah penggunaan perkataan naik tanpa imbuhan menyebabkan ketidakjelasan dalam ayat. Imbuhan me perlu ditambah untuk menunjukkan tindakan sedang menaiki dengan lebih jelas. Perkataan jalan jauh adalah salah dan dianggap sebagai pengulangan yang tidak diperlukan. Dalam bahasa Melayu, cukup sekadar menggunakan satu istilah sahaja untuk menyampaikan maksud yang sama. Justru itu, ayat yang betul ialah dah tu Tok Abah suruh berjalan jauh ni kenapa? Terdapat juga kerancuan bahasa Inggeris dalam babak yang ketiga ini. Misalnya, perkataan exercise merupakan kerancuan bahasa Inggeris yang dicampur adukkan dalam percakapan bahasa Melayu.
Perkataan exercise ni dapat ditukarkan kepada perkataan bersenam. Akhir sekali, kesalahan yang terdapat dalam babak yang ketiga ini ialah penggunaan istilah kang takde adalah salah kerana tidak mempunyai kejelasan makna yang jelas. Kang takde ini dapat ditukarkan kepada nanti tiada. Oleh itu, ayat yang betul ialah nanti tiada orang datang ke kedai atuk. Seterusnya, ayuh kita saksikan simulasi babak keempat. Awak lah aku setuju nak tolong korang. Bukan aku yang buang sampah dalam sungai. Kebersihan sungai adalah tanggungjawab kita semua. Kalau sungai kita kotor, sumber kita boleh terganggu tau. Betul tu, tumbuhan dan haiwan tepi sungai pun akan terjejas. Ha? Kesiannya kalau macam tu. Kita kena segera bersihkan sungai itu. Oh my god, anak angsa tu terperangkap. Kita kena tolong dia. Aku tahu. Tukaran biskut sampan. Mantul lah kapal. Berjaya. Terbaik. Thank you kapal Yaya sebab dah tolong bersihkan sungai ni. Baiklah, seterusnya kita akan menganalisis kesalahan ayat dalam babak yang keempat. Dalam babak ini, terdapat 5 kesalahan ayat. Kesalahan yang pertama iaitu penggunaan logat Kedah, iaitu perkataan awat. Awat adalah perkataan yang digunakan dalam percakapan logat negeri Kedah. Awat membawa maksud kenapa. Dalam dialog, awat lah aku setuju nak tolong korang. Jadi, ayat yang betul adalah kenapalah aku setuju nak tolong korang. Kesalahan yang kedua adalah penggunaan kata pemeri adalah. Kata pemeri adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama, manakala kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama. Tanggungjawab merupakan frasa nama. Jadi kesalahan ayat dalam video adalah kebersihan sungai adalah tanggungjawab kita semua, ditukarkan kepada kebersihan sungai ialah tanggungjawab kita semua. Ketiga pula ialah penggunaan bahasa Inggeris iaitu oh my god. Oh my god merupakan kerancuan bahasa Inggeris yang dicampur adukkan dalam percakapan bahasa Melayu. Oh my god dapat ditukarkan kepada alamak. Contoh dalam video adalah oh my god ditukarkan kepada alamak. Seterusnya, kesalahan yang keempat iaitu penggunaan perkataan gabungan. Perkataannya adalah mantul. Mantul merupakan gabungan dua perkataan iaitu mantap dan betul. Perkataan ini banyak digunakan di platform media sosial. Ayat yang salah adalah mantul lah Gopal ditukarkan kepada ayat yang betul iaitu mantap betul lah Gopal. Kesalahan ayat yang terakhir dalam babak yang keempat iaitu penggunaan bahasa Inggeris. Penggunaan perkataan thank you. Thank you merupakan kerancuan bahasa Inggeris yang dicampur adukkan dalam percakapan bahasa Melayu. Thank you ni bermaksud terima kasih. Jadi thank you dapat ditukarkan kepada terima kasih. Seterusnya, kita lihat pula simulasi babak kelima dan terakhir. Wah, dah lama Dan tak datang ke sungai ini. Banyaknya sampah. Apa benda tu? Jaga-jaga Tok Abah, ada monster. Tak baik panggil monster. Panggil saya Sam. Sam? Itu nama pendek. Nama panjang saya sampah sarap yang kamu buang dalam sungai. Tepang lalu ya. Berani hang ke sungai ni? Jangan main tuduh-tuduh. Botol teh minuman, beg plastik siapa punya? Saya punya? Tak kan? Tapi bukan kami yang buang semua sampah ni. Entah, saya buang plastik aiskrim je. Kamu buang sikit, sikit lama-lama jadi gunung. Jadi, kita perlu bersihkan sungai ini. Kalau kita masih kotorkan sungai ini, pencemaran akan berlaku dan monster akan mengganggu kita. Sebab itulah kita kena sama-sama jaga kebersihan sungai kita. Let's go! Banyak sampah yang kita kena bersihkan ni. Baiklah, seterusnya kita akan menganalisis kesalahan ayat yang terdapat dalam babak yang kelima. Kesalahan pertama yang terdapat dalam babak yang kelima ialah penggunaan logat negeri sembilan iaitu dan.
Dan adalah perkataan yang digunakan dalam percakapan logat Negeri Sembilan dan digunakan oleh lelaki yang sudah berkahwin. Contohnya dalam kesalahan ayat, wah, dah lama Dan tak datang ke sungai ini. Jadi perbetulannya adalah, wah, lamanya saya tak datang ke sungai ini. Kesalahan yang kedua iaitu penggunaan logat Kedah, iaitu perkataan hang. Hang adalah perkataan yang digunakan dalam percakapan logat Negeri Kedah. Hang merupakan kata ganti nama diri kedua bagi logat Kedah, iaitu engkau. Berani hang cemarkan sungai ini ditukarkan kepada berani kau cemarkan sungai ini. Kesalahan yang ketiga terdapat dalam babak ini adalah penggunaan peribahasa sikit-sikit lama-lama jadi gunung. Peribahasa yang betul ialah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Maksud peribahasa ini adalah sabar mengerjakan sesuatu, lama-lama berhasil juga. Jadi sikit-sikit lama-lama jadi gunung itu ditukarkan kepada sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Seterusnya kesalahan penggunaan bahasa Inggeris iaitu perkataan let's go. Let's go merupakan kerancuan bahasa Inggeris yang dicampur adukkan dalam percakapan bahasa Melayu. Let's go ini bermaksud jom. Jadi let's go dalam video boleh ditukarkan kepada jom. Baiklah, selesai sudah analisis terhadap kelima-lima babak yang terdapat di dalam video simulasi lakonan semula watak Powerboy, Kopal, Yaya, Feng dan sebagainya sebentar tadi. Jadi seterusnya kita lihat pula kesedaran kepada pengguna bahasa Melayu. Baiklah, melalui video simulasi lakonan semula cerita animasi Powerboy sebentar tadi, kita dapat memberi kesedaran kepada pengguna bahasa Melayu tentang penggunaan ayat yang tepat, di mana penonton akan lebih menyedari pentingnya penggunaan ayat yang gramatis dan betul dalam berkomunikasi. Video simulasi ini menunjukkan contoh-contoh kesalahan biasa dan cara membetulkannya, sekaligus dapat meningkatkan pemahaman penonton tentang tata bahasa yang tepat. Yang kedua, berkenaan keberkesanan komunikasi. Simulasi ini dapat memberi kesedaran kepada penonton tentang bagaimana struktur ayat yang betul mempengaruhi kejelasan dan keberkesanan dalam menyampaikan mesej. Ini membuat penonton lebih berhati-hati dalam memilih dan membina ayat ketika berkomunikasi. Seterusnya, kesedaran ketiga berkenaan tentang kepentingan bahasa kebangsaan. Melalui simulasi sebentar tadi, penonton lebih menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta tanggungjawab mereka untuk menggunakannya dengan betul. Hal ini dapat menanamkan rasa cinta dan tanggungjawab terhadap bahasa Melayu, khususnya dalam mengekalkan keaslian dalam komunikasi seharian. Baiklah, selesai sudah pembentangan tugasan 2 kumpulan kami. Jadi, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.